A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa la Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam ukhwah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Google Meet Gemah Nur Iman pada pagi ini bagi membimbing kita untuk bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya tazkirah untuk terjemahan hikam jawi pada pagi yang penuh barakah ini. Yang berusaha Puan Hajah Rosniati binti Mansur dengan tim pengurusan Gemah Nur Iman yang dirahmati seluruh pencinta ilmu yang telah pun berada di Google Meet, terus istiqamah berada bersama-sama setiap hari bersama-sama dengan Google Meet Gemah Nur Iman. Mudah-mudahan Allah mudahkan berkati pertemuan kita dan Allah kurniakan limpahan dan kefahaman ilmu insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat, baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan kuliah subuh kita pada pagi yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini dilimpahi dengan rahmat keberkatan payungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada pagi ini. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab, kita terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menganugerahkan penawarnya kepada yang diuji dengan berbagai penyakit. Sembuhkanlah dengan rahmat-Mu. Hanya Engkaulah yang maha menyembuhkannya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafakallah syifaan ajilan untuk Wan Aisyah Anda, Hajjah Hanizah binti Mat Hanifah, Muhammad Syair bin Katmin, Maimunah Muhammad Hashim, Hawa Dahnia Muhammad Aziz, Nur Asikin Lajis Elias Aziz, Latifah Hussein, Zahra Hussein, Muhammad Faiz Muhsin, Roslinda Muhammad Yusuf, Rosilawati Syarif, Siti Nur Zalizawati Amran, Nur Naslina Abu Nasir, Khairul Baria Harun, Ismail Muhammad Yunus, Najah Abdul Rahman, Jaruhaiza Haji Ahmad, Sofian Ahmad, Siti Hawa Abdul Rahman, Azihan bin Maksaman, Hanisah binti Hashim, Nurul Asilah Muhammad Yusuf, Samir Husaini Muhammad Yusuf, Sazwan Husaini Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusuf bin Haji Omar, Zaharah bin Muhammad sekeluarga, Munawarah binti Abdul Sabhi, Datin Sharifah binti Zain, Siti Rahimah Ja'far, Farhida Fariyati Abdul Ghafar, Tengku Rozila binti Tengku Azman, Zarina Sultan, Kasim bin Abdul Rahman, Emiliano Raisya Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Normadiah binti Makhtar, Hamudah Hasan, Muhammad Zarid Idlan Abu Nasir, Mahani Arsyad, Haji Halus Hussein, Hajjah Halus binti Husin, Roslan Said, Yusuf bin Aman, Cik Nolia Hashim, Jamnah binti Azihan, Muhammad Ruzaini Muhammad Din, Rahaya Kamarudin, Halimatul Sa'diyah binti Hasan,
Farhana Safika binti Abdullah, Haja Kartini Abdul Rahman, Adi Rosli Saleh, Muhammad Halif Qayyim Isamuddin Nurmala, Abdullah Azim Syukri bin Syukur, Sufyan Najiha binti Zahari, Anwar bin Basri, Nur Hidayah binti Yahya, Syafika Azlin binti Ismail, Faridah binti Rahman, Rahim Fatimah binti Abdul Karim, Salih Farhan Muhammad Jufri, Nurul Jannah binti Aziz, Juminah binti Masrun, Muhammad Yaakob bin Maslum, Satinah binti Sanib, Saimah binti Sanib, Uzailah binti Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslita binti Din, Haryati Zainuddin. Juga kita doakan kepada anak Ustaz Elin, iaitu Sumayah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan juga syifa yang sempurna kepada beliau dan juga kepada anak Zarina, iaitu Siti Nur Atila binti Ibrahim, dan juga seluruh nama yang tersenarai 206. Mohon kita doakan mudah-mudahan diberi syifa yang sempurna, dan juga kepada para jemaah sekiranya diuji juga kita sama-samalah doakan mudah-mudahan kita diberi kesihatan dan syifa yang sempurna. Dan seperti biasa, Gubernur Iman tidak lupa merakamkan kepada para sahabat setia Gubernur Iman yang hadir pada hari ini, yang menyambut kelahiran pada hari ini. Sanahillah, barakallah fi umrik, kepada yang menyambutnya, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, sentiasa rahmat lindungan Allah dan bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kuliah kita diteruskan tanpa kita melengahkan masa lagi. Dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Amini Muhammad Saleh untuk membimbing kita untuk bacaan Yasin, doa dan pengajian kitab Hikam Jawi. Tafadhal mashkura ya Fadil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami semua yang berada di Gema Nur Iman di dalam bulan Rajab, dan berkatilah kami semua di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kesempatan umur kami untuk beribadah di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita syukur pagi ni. Alhamdulillah, diam tak diam dah jumpa Rejab semula. Itu laju masa berjalan, dah sampai bulan Rejab. Kemudian bulan Rejab masuk pula nanti bulan Sya'ban. Mudah-mudahan sadar-sadar dah masuk bulan Ramadan. Ini satu kurniaan kepada Allah. Kita tak sangka kita sudah kita dapat menjejakkan umur sampai ke peringkat ni. Alhamdulillah, rupanya masih lagi diberi kesempatan lah kita sebut untuk hidup, untuk beramal soleh, untuk menambah kebaikan. Hidup ni begitulah. Setiap hari menambah kebaikan. Setiap hari menambah kebaikan menuai ketaatan. Memang mesti ada azam yang berterusan seperti itu. Ya, kita bukan sempurna sepenuhnya. Ya, kita memang tidak baik, termasuk saya. Jangan ingat bila saya cakap begini maknanya saya sudah melaksanakan banyak kebaikan atau saya sudah kebaikan. Belum. Ada banyak benda yang saya buat pun tak betul, tak tepat, ataupun kita sebut tidak memadai. Namun kita perbaharui kan. Kita perbaharui ingatan tu, kita perbaharui azam tu, kita perbaharui niat.
memperbaharui iman, memperbaharui keinsafan, kesedaran. Setiap pagi hari tu kita mulakan begitu kan. Kita ingatkan diri kita sendiri. Saya pun nak ingatkan diri saya sendiri. Kadang lupa 2-3 hari, kita ingat balik semula, kita ingat. Dan hari ni kita mulakan hari dengan banyak kebaikan. Memang perlu begitu. Perlu muhasabah, perlu juga kita membuat satu pembetulan. Pembetulan dan buat muhasabah dan kita perbaiki. Jadi syukur Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama dalam majlis yang baik. Sama-sama kita bacakan surah Yasin biniyati syifa, juga dengan niat mudah-mudahan berkah surah Yasin Allah berikan kesembuhan kepada semua yang telah disebutkan namanya dan mungkin sebahagian yang tidak sempat disebutkan namanya, termasuk anak Puan Zarina, Haja Zarina, juga anak saya, juga yang lain. Juga ada kenalan-kenalan saya, Encik Taufik, Puan Salwani Adlim, dan beberapa orang lagi yang selalu dalam ingatan saya juga, dan mendoakan mudah-mudahan mereka diberikan afiat, sembuh, sihat seperti mana yang sebelumnya, malah lebih baik lagi insya-Allah. Kita mengharap kepada Allah, kita mengharap, kita berdoa memang meminta kepada Allah. Memang kita letakkan kebergantungan kepada Allah. Tentang akhirnya sehat atau tak sehat itu bukan penentuan dari kita. Mungkin lebih buruk, mungkin saja. Mungkin lebih sehat. Kan hari itu kan, sebelum kita mula surah Yasin, ingat tak 4 perkara yang saya sebutkan? Bahawa tugas kita, 4 prinsip yang mesti kita pegang. Yang pertama, Allah berhak melakukan apa saja ke atas kita. Allah berhak melakukan apa saja ke atas kita. Dia nak jadikan kita sakit ke, sehat ke, kaya ke, miskin ke, cantik ke, hodoh ke, sempurna ke, cacat ke, kuat ke, lemah ke, tinggi ke, rendah ke. Dia berhak buat apa saja pada kita. Kita hamba, kita makhluk. Dia berhak. Jadi kita doa ni bukan memaksakan Allah mensehatkan kita. Bukan. Atau memberi arahan supaya Allah sehatkan kita. Bukan. Hanya tugas kita, sebab itu nombor 3. Sekarang nombor 1, Allah berhak melakukan apa saja. Jadi jangan pelik orang rajin tapi miskin. Orang pemalas tapi kaya. Jangan pelik sangat. Biasa saja. Memang kita tengok aneh juga tapi biasa saja. Jangan pelik orang yang bersungguh-sungguh jaga kesihatan, mati awal. Orang yang main langgar je, tak kisah pasal kesihatan, panjang pula umur dia. Sederhana saja. Memang pelik sikit, tapi tak payah terlalu macam rasa macam mustahil sangat. Taklah. Allah berhak melakukan apa saja. Yang kedua, prinsip kita ialah setiap perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku kepada kita dan yang akan datang. Esok kita makan ke tidak, esok kita pergi ke tidak, esok kita bercakap ke tidak, esok kita buat ke tidak. Semua perkaranya, semuanya sudah ada dalam takdir Allah. Jadi tenang-tenang saja. Tak ada cerita mengelak daripada takdir. Kita boleh mengelak daripada bahaya sebagai usaha dan ikhtiar. Tapi hakikatnya tak ada orang boleh elak daripada takdir. Kalau kita berelak daripada kemalangan, tapi esok kita terhindar daripada kemalangan, kerana itu memang dah ditakdirkan oleh Allah, kita tu terelak daripada kemalangan. Kalau kita tak usaha untuk elak kemalangan hari ini, tiba-tiba esok kita kemalangan, na'udzubillah, sebenarnya kemalangan itu adalah perkara yang memang sudah pun ada dalam takdir Allah. Sampai masa je kena, sampai masa je kena, sampai masa je kena. Jadi tenang-tenang saja, sudah ada takdirnya semua. Yang ketiga, prinsipnya, tugas kita. Tugas kita apa? Tugas kita ialah taat perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jadi Allah suruh sabar, kita sabar. Allah suruh reda, kita reda. Allah suruh usaha, kita usaha. Allah suruh rajin, kita rajin. Jadi jangan tanya sangat, kenapa saya rajin tapi susah? Rajin kerja engkau. Susah senang urusan Allah, nombor 1. Dia berhak buat apa saja. Jangan tanya saya, kenapa saya belajar rajin-rajin tapi saya tak pandai-pandai? Belajar rajin sungguh-sungguh kerja engkau. Apa yang jadi pandai tak pandai, ingat tak ingat, itu Allah berhak buat apa saja kepada kita. Jadi kita atur tu susun elok-elok. Kerja kita taat, jauhi larangan. Tu kerja kita. Nombor 3, prinsip hidup. Nombor 4, prinsip hidup kita ialah apa pun yang terjadi kepada kita,
Apapun yang menimpa kepada kita, apapun yang berlaku, maka tugas kita adalah reda dengan setiap ketentuan-ketentuan dari Allah. Empat ni selalu ingatkan diri sendiri. Nanti mudah kita. Nanti mudah sikit kita. Daripada apa-apa pun pusing-pusing, nanti kita akan kupas daripada empat sudut ni. Tentang hidup lah. Tentang hidup, tentang sehat, sakit, berkahwin, bercerai, ada anak, tak ada anak, tentang kerja, berhenti kerja, tentang berniaga, bankrupt, apa saja pusing dia, empat ni dia tak terpisah lah. Tak terpisah. Baik, marilah sama-sama kita khusyukkan diri kita dengan bacaan surah Yasin. Marilah sama-sama juga kita tumpukan kepada penghayatan kita ketika membaca ayat Al-Quran. Allah kurniakan kita pagi ini lidah yang sihat. Allah kurniakan kepada kita pagi ini suara yang baik. Allah kurniakan kepada kita mata yang cerah. Ni mata cerah tak cerah ni? Saya takut dah baca Yasin ni, tengah-tengah baca Yasin ni masuk surah Al-Baqarah ni. Saudara-saudara je, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Saudara-saudara masuk yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Rupanya yang baca ghaib. Bukan dia masuk alam ghaib. Dia dah berpindah daripada itu. Jadi sama-sama kita ikhlaskan hati kita. Akhlisun niyyata lillah. Marilah sama-sama kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما قال يا تأتيهم ليت من قومي آية من يعلمون بما آيات غفر لي ربهم ربي إلا وجعل كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkatan majlis ilmu, majlis Al-Quran, dengan keberkatan waktu duha, dengan keberkatan hari yang baik, bulan-bulan haram, dengan keberkatan di awal hari, kami mohon kepadamu ya Allah dengan limpah kurnia, kurniaan daripadamu. Apalah kiranya engkau kembalikan keafiatan, berikan anugerah kesihatan dan kesembuhan kepada orang-orang yang kami maksudkan. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah bulan Rejab ini kami diberkati dengan sebabnya. Jadikanlah nanti bulan Sya'ban kami juga semua diberkati dengan sebabnya. Dan sampaikanlah kesempatan kami pada tahun ini untuk beribadah dan menghidupkan bulan Ramadan dengan segala amal kebajikan. Kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kami waktu yang bermanfaat. Kurniakan kami rezeki yang berkah. Kurniakanlah kepada kami ya Allah kesihatan yang dapat digunakan dalam ketaatan. Kurniakanlah kepada kami ya Allah kelancaran dan dipermudahkan segala urusan. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucapkan syukur, terima kasih sebanyak-banyaknya atas limpah kurnia yang telah Engkau berikan kepada kami, yang sedang kami nikmati dan yang akan datang yang kami akan lalui. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kesalahan kami yang telah lalu. Kami berazam untuk memperbaiki diri kami sendiri. Kami berazam untuk meningkatkan diri kami sendiri. Kami berazam untuk menjadi orang yang lebih baik pada masa yang mendatang. Bersihkanlah hati kami ya Allah dari segala bentuk sifat-sifat yang mazmumah. Hiasilah jiwa kami ya Allah daripada setiap sifat-sifat mahmudah. Mudah-mudahan kami kembali kepadamu ya Allah dalam keadaan hati yang suci dan bersih. Bersih daripada segala perkara-perkara yang tidak engkau sukai dan tidak engkau redai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadiah ni pagi ni. Ustaz, Apa terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ustaz. Pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz. Rumah Ui. Ustaz tak banjir dah. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Oh, pagi ni kita nak cerita tentang Hikam Jawi ni, nak sambung muka surat 27 sikit bawah, nak masuk muka surat 28 lah. Kita ambil sikit. Sebab nanti bila masuk muka surat 29 ni dia agak banyak sangat istilah. Nanti kita agak berat sikit. Nanti kita nak langkah sikit ke muka surat 32 tu. Sebab muka surat 29 tu nanti kita kena tangguh sikit dulu. Tapi sebelum tu saya lupalah. Nak bagi, dah lama lah macam tak bagi teka-teki. Dah lama rasanya tak bagi teka-teki. Hari ni boleh terlintas pula.
Ustaz kena ready untuk kalah. Ingat Ustaz dah Ya. lupa dah pasal teka-teki. Memang dah lupa dah. Tapi entah pagi ni terlintas kepala pula. Dalam banyak-banyak hari. Hari apa yang wangi? Tengok. Harimau. Nampak kan? Susah kan? Dia bila dah lama, maknanya dia punya aura memberikan teka-teki tu dah kira. Dalam banyak-banyak hari apa yang wangi? Terkedu nampak? Termenung nampak? Terus Google. Astaghfirullahalazim. Betul. Sempat dah tu dia tekan. Mentang-mentang ada handphone dua. Yang satu kat Gema Nur Iman, yang satu kat Gema Nur Google. Dia cari apa hari yang paling wangi sekali. Nampak sangat tak aci tu. Nampak sangat tangan tengah type tu. Cari. Dah lah cari, lepas tu dia stres tak jumpa. Sial. Jangan bimbang, tak ada kat situ. Cepat. Dalam banyak-banyak hari apa yang wangi? Kan dah jumpa tu. Kan dah jumpa. Tak tahu lah Ustaz. Tak tahu. Allahu Akbar. La Nampak tu? adri Ustaz. La Surrender. adri. Give up Ustaz. Tu nampak tu. Yang ada dah tulis dekat box dah. Tuesday. Hari Jumaat Ustaz. Hari Hari Jumaat. Jumaat. Sebab Hari kena Jumaat. berwangi-wangian, kena comel-comel. Masya Allah. Pakai baju comel-comel. Bedok Allah. comel-comel. Ada kata hari Jumaat. Dekat box kita ni ada tulis Tuesday. Allahu Akbar. Itu memang betul-betul tu dapat jawapan kat mana tu katnya. Tuesday. Jawapan dia ialah Tuesday. Sebab Sebab apa Tuesday? Sebab dia baru lepas tu Monday. Allahu Akbar. Dapat jawapan dia Akhirnya Ustaz, jumpa kan? Monday's Blues. Faham lah Ustaz connection Tuesday dengan hari wangi tu. Kena bagi penjelasan sikit. Sebab Tuesday tu dia wangi sebab sebelum dia Monday. Sebab sebelumnya dah Monday, jadi dia pun Tuesday. Jadi dia wangi lah. Oh, lepas mandi lah, mandi. Nasi mandi. Monday. Dah jangan pagi-pagi stres. Orang namanya teka-teki, bukan serius. Ya Allah, dia fikir kenapa Selasa tu masuk bilik air pakai minyak wangi apa nak baik. Hari ni kalau kita Ustaz, hari ni orang jawab. Itulah namanya. Ustaz tak dapat jawapan sebab letih balik daripada JB. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita ni itulah saja je nak bagi apa orang kata penyuntik semangat di pagi hari ni. Okey, baik insya-Allah. Kita tengok sikit dekat kitab Ikam Jawi kita bawah ni. Muka surat 27, kita nak ambil ujung sekali bawah dulu. Ambil semangatlah daripada situ Apa kata pengarang? Dan kata Syekh Syazili radhiyallahu anhu, bermulanya bersahabat serta Allah itu, bersahabat tu maknanya bukan berkawan. Allah bukan kawan-kawan. Bukan. Bersahabat ni diambil daripada perkataan bersuhbah. Bersuhbah ni kalau terjemahan literal bersahabat. Tapi kalau terjemahan dari segi maksudnya ialah sentiasa mengabdikan diri kepada Allah, sentiasa memperhambakan diri kepada Allah, selalu meletakkan kebergantungan hidup kepada Allah, sering menjadi orang yang tinggi pengharapannya kepada Allah. Jadi berselalu. Berselalu. Berselalu tu berselalu dalam keadaan apa? Bergantung harap kepada Allah. Berselalu tu dalam keadaan apa? Sentiasa mengingati Allah. Berselalu tu dalam sudut apa? Sentiasa meletakkan kebergantungan dan pengharapan, pengabdian. Tu yang saya selalu. Baik.
Jadi kata pengarang, bermula nak berselalu tu, bersohbah tadi serta Allah itu ialah dengan cara meninggalkan segala syahwat-syahwat kita. Meninggalkan segala apa? Syahwat-syahwat. Maknanya perkara yang menuruti hawa nafsu. Memang itu kita sebut apa? Mujahadah. Mujahadah nafsu kita. Dan tiada sampai, tengok sebelah, dan tiada sampai seorang hamba itu kepada Tuhannya, serta syahwat. Serta syahwat tu kalau disertai dengan mana-mana syahwat daripada segala syahwatnya. Dengan catatan macam mana satu orang itu nak sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah tu dengan maksud apa? Nak mendapat redha Allah, nak mendapat kasih sayang dari Allah, nak dapat apa? Kita sebut redha Allah, kasih sayang Allah, kurniaan Allah, limpahan Allah. Tapi dalam keadaan dia tu tenggelam, sibuk dengan urusan syahwat. Kita kan antara perkara yang menyebabkan kita jadi sukar, kita jadi pening, kita jadi banyak masalah, kita jadi kelam kabut, kita jadi gusar, kita jadi gelisah, kita jadi banyak takut tu, takut ni, takut macam-macam. Itu kan salah satu daripada punca besar dia ialah dunia dan segala syahwatnya. Dengan sebab masuk ke dalam hati kita dunia dan segala syahwatnya, itu antara punca sumber utama bagaimana kita ni tak tenang dalam hidup kita. Itu siapa-siapa pun akan melalui pengalaman yang seperti itu. Cuma bezanya banyak ke, sedikit ke, parah ke, masih dapat dirawat ke, terbendung, terkendali ataupun tak tergawal ke. Bezanya pada kadar dia macam mana. Kalau orang yang dalam hatinya dah dimasuki dunia, bukan tangannya, bukan pemilikan zahirnya, tapi hatinya bila dah dimasuki oleh dunia dengan banyak, serta syahwat-syahwatnya, nak kenyang, nak senang, nak kuat, nak popular, nak pengaruh, nak diangkat, nak dihargai, nak segala dunia dan syahwat, nak macam-macam lah, nak. Jadi ketika itu kan datang yang namanya tekanan, datang yang namanya kesusahan, datang yang namanya kebimbangan, datang namanya cemburu, datang yang namanya hasad dan segala syahwat-syahwat itulah. Jadi syahwat-syahwat yang ada tu, macam mana satu orang itu nak menuju kepada redha Allah? Dia bawa bersama diri dalam hati dia syahwat-syahwat di antara segala syahwat yang ada. Memang susahlah. Memang susahlah. Dan kata pengarang, syahwat daripada segala syahwatnya dan tiada iradah daripada segala iradah-iradah Allah. Dan Allah tidak berkehendak untuk dia seperti itu. Jadi kita nak kena berhati-hatilah dengan keadaan diri kita dan hati kita. Hati kita. Semakin sikit keinginan kita, syahwat kita, kemahuan kita, kecenderungan kita pada perkara-perkara duniawi, itu akan banyak membantu kita untuk lebih dekat pada urusan jalan menuju kepada Allah. Memang begitu. Cuma bezanya kita tak macam takut, tak bersedia, rasa sayang nak tinggalkan dunia di hati kita, nak tinggalkan dunia. Rasa sayang hati kita nak tinggalkan dunia. Kita bimbang macam kita ni nampak macam ketinggalan atau tak tahu apa-apa. Atau kita rasa macam nanti orang pandang kita macam tak ambil berat pasal dunia. Kita ada macam kebimbangan yang tak berapa perlu. Dia ganggu kat dalam hati kita tu. Bila kita tak ada tu, kita takut macam kita dianggap sebagai tak tahu, ketinggalan, ataupun terlepas, ataupun tak beruntung kat dunia. Kita ada kebimbangan yang begitu. Padahal kebimbangan tu sebenarnya pada dasarnya tak berapa perlu. Itu disebut sebagai cabaran pada kita. Ni bukan cabaran pada jemaah JNI. Cabaran pada saya juga, sama juga. Saya pun ada gangguan-gangguan kecenderungan kepada hal dunia untuk diri saya juga. Sama je. Sama je. Kita pun manusia, sama saja. Jadi hal-hal yang macam tu lah kita kena sedar dulu. Kita nak kena tahu dulu. Sebenarnya
Sebenarnya benda ni ada ganggu aku sikit nak bagi tumpuan kepada pengabdian diri kepada Allah. Jadi orang yang kalau Allah dah beri dia pertambahan umur, lanjut usia, itu ada salah satu menyumbang kepada kebaikannya ialah dia punya keinginan syahwat-syahwat dia tu semakin merudum dan berkurang. Biasanya seiring pada umur yang bertambah. Jadi bila dia punya keinginan tu dapat berkurang sesuai dengan keadaan umur yang sudah tua atau keadaan fizikal yang sudah melemah atau keadaan kemampuan yang sudah merudum sedikit, akhirnya kita tengok kecenderungan dia untuk menuju jalan akhirat tu lebih cerah sikit, lebih nampak sikit. Bayangkan macam mana kita nampak dengan satu orang yang agak muda. Bukan mesti semua orang muda baik, semua orang muda tak bagus. Bukan mesti semua orang tua tu sudah selesai urusan syahwat dia tu. Bukan mesti gitu. Tapi secara umum, kalau kita tengok orang yang lebih muda, dengan keinginan dia yang masih banyak, dengan kemahuan dia yang pelbagai, dengan selera yang bermacam-macam, untuk dia pergi menuju ke jalan akhirat tu, pada dia macam belum lagi, tak berapa penting, untuk apa, kenapa mesti jadi begini. Sebab tu kalau ada satu orang muda, umur 20-an, tapi dia punya mujahadah dia dalam bab urusan akhirat ni, kita tengok, macam orang ni macam cara berfikir dia macam orang dah berusia. Dari sudut bukan usianya, tapi dari sudut dia melihat kepentingan akhirat, dari sudut dia memburu tujuan-tujuan hidup, kita akan nampak beza orang ni. Beza orang ni daripada anak-anak muda yang biasa. Sebab tu Rasulullah kan pernah sebut kan, 7 golongan yang diberikan naungan arash, ketika mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Antara yang Nabi sebut tu pemuda. Wasyabun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Budak muda yang mana hatinya banyak bergantung kepada masjid. Jadi Nabi sebut orang muda. Bukan bermakna orang tua tak ada. Bukan bermakna orang yang berusia tu tak perlu ke masjid, bukan. Tapi untuk orang muda tu, dia punya mujahadah syahwat dia tu, dia buang kerana dia nak menuju kepada Allah. Tapi kalau kita ni dah beringkat berumur, dah berusia sikit, kita terbantu dari segi biologi, diri kita tu dah berusia tu terbantu dengan perkara tersebut. Maka kita syukurlah sekurang-kurangnya dalam peluang hidup kita ni Allah beri juga peluang yang mana kita ni sudah merudum kemahuan-kemahuan duniawi kita sudah berkurang, menyikit dan sebagainya. Dan Allah bagi peluang kita untuk melalui fasa mengingati akhirat yang lebih banyak. Itu rezeki sebenarnya. Rezeki, orang nampak rezeki makan minum saja, mesti rezeki tu mesti rumah saja, mesti duit saja. Taklah. Itu hanya salah satu bentuk rezeki yang baik juga untuk keperluan. Tapi rezeki dapat sedar, rezeki dapat fokus kepada tujuan hidup, rezeki dapat menambah ibadah, membetulkan yang salah, rezeki dapat menambah amal soleh. Itu rezeki besar tu. Itu rezeki besar tu, sangat besar. Jadi tujuan dia seperti itu. Baik, kemudian selepas daripada perenggan tu dia ada sebut, nanti dia akan ada sebut maqam al-faraq. Nanti dia akan sebut juga maqam al-jama'. Jadi ada faraq, ada jama'. Faraq kat sini yang dia nak maksudkan ialah peringkat level usaha, mujahadah. Kalau al-jama' yang nak dimaksudkan ialah level kurniaan. Kurniaan. Kurniaan pemberian dari Allah. Mutlak pemberian daripada Allah. Baik kita tengok Maka kata pengarang, murad daripada faham itu, murad maknanya tujuan daripada faham itu ialah nur yang ternaqash dalam zihin. Naqash ni dalam bahasa Arab maknanya yang terukir. Jadi dia kata tujuan daripada faham hal ini ialah merupakan cahaya yang terukir di dalam jiwa seseorang.
Jadi kalau kita boleh faham keadaan ini, maka ia adalah bagaikan nur, cahaya yang terukir dalam benak fikiran kita dan dalam jiwa kita. Tatkala sudah suci tempat itu daripada hukum faraq. Faraq yang kita sebut tadi apa? Usaha, mujahadah. Tatkala suci tempat itu daripada hukum mujahadah, faraq, usaha, dan faraq itu dibangsakan kepada kamu. Maknanya usaha, mujahadah itu semua disandarkan kepada kita, diletakkan kepada kita. Kitalah kena mujahadah, kitalah kena berusaha, kitalah kena berjuang melawan syahwat-syahwat dan keinginan kita. Kitalah kena berusaha. Ada orang lain pula Allah kurniakan. Ada orang Allah kurniakan dia maqam al-jama'. Kedudukan al-jama', maknanya kurnia. Kurnia Allah. Dia ada mujahadah pada zahirnya, tapi hakikatnya memang Allah kurniakan kepada dia keadaan dan kemampuan untuk meninggalkan syahwat-syahwat yang tak penting untuk keperluan yang namanya dunia. Dia hanya perlu sebahagian kecil saja sebagai fitrah manusiawi. Contohnya para nabi dan para rasul. Adakah mereka memiliki syahwat? Ada. Kerana mereka juga ada nafsu, mereka adalah manusia biasa. Tapi syahwat para nabi dan nafsu para nabi ini hanya pada urusan manusiawi, seperti mana makan dan minum, seperti mana berkahwin dan berkeluarga, memiliki anak, seperti mana mereka itu makan, minum, tidur, kerana manusia juga memerlukan kepada tidur. Tapi dia gunakan itu terbatas hanya pada untuk hal-hal yang termanfaat saja. Selain daripada itu, syahwat yang harus, syahwat yang apa, dia tak ada. Memang fokusnya hanya kepada wajib, kepada perkara-perkara yang dituntut dan dituruh oleh Allah saja. Jadi memanglah kita tengok, kalau kita kan manusia biasa kan, kalau pergi jalan-jalan, bersia-sia, kan harus saja. Harus saja. Tapi bagi seorang Nabi, bagi seorang Rasul, mereka itu sepenuh hidup tu memang pengabdian diri kepada Allah. Langsung. Tapi kita nak kata rugi ke Nabi tu, para Rasul tu, wali-wali Allah tu tak pergi jalan-jalan ke, tak pergi. Kita tak kata dia rugi. Kita tak kata dia. Malah mereka tu jauh lebih beruntung daripada kita. Tapi kalau kita buat sebagai manusia biasa yang bukan sampai kepada tahap yang seperti ini, maqam al-jama' tadi tu, tapi tidaklah kita tu melakukan kesalahan. Sebab yang kita buat tu adalah keinginan syahwat-syahwat kita, keinginan kemahuan-kemahuan kita, tapi pada perkara yang diharuskan oleh syarak, dibolehkan oleh syarak. Ni saya bagi contoh jalan-jalan tu, bersia-sia tu sebab dia perkara mudah nak kita nak contohkan. Bukan berjalan-jalan tu tak boleh. Tapi ya, namanya nak seronok, nak tengok, nak jalan, nak pandang, nak lihat, nak teroka, nak explore, nak rasakan dia punya apa pengalaman itu. Jadi perkara-perkara itu kan harus kan. Tapi bagi orang yang sampai ke makam al-jama' ni, yang itu semua hampir-hampir tak perlu. Sampai kepada fokusnya menuju Allah terus je sampai masa kembali kepada Allah wafat. Dah selesai. Dia punya dahsyat dia sampai ke tahap itu. Itu memang anugerah lah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, maaf Ustaz. Maka al-jama' ni hanya kepada para rasul, nabi je tu macam mana? Tidak khusus kepada mereka. Ada juga hamba-hamba Allah yang selain daripada mereka, walaupun tidak sedarjat dengan mereka, tapi dapat juga Allah dapat juga merasai nikmat kurniaan al-jama' tu. Masya-Allah. Maknanya orang biasa pun ada dianugerahkan. Ada sebahagiannya wali-wali Allah, orang-orang soleh yang begitu. Dulu saya fikir macam mana ya nak jumpa, nak tengok kehidupan orang yang seperti itu. Tapi dalam hidup saya ni adalah pernah jumpa satu dua orang yang kehidupan dia begitu. Kadang-kadang aneh, macam mana boleh hidup? Kadang-kadang terfikir macam mana? Tempat orang yang pernah saya jumpa, tapi dah almarhum lah, dah meninggal. Masa saya jumpa pun umur dia dah 90 lebih.
Memang bukan masa umur 90 lebih dia dah gitu. Daripada muda dia, orang ceritalah sebab masa dia muda saya tak ada. Masa daripada zaman muda dia, dia memang sudah menghabiskan masa dia hanya untuk urusan ini saja. Jadi tak ada dalam kamus hidup dia perkara-perkara syahwat yang harus tu semua dia hilangkan. Semua dia hilangkan dari kehidupan dia. Dia hilangkan. Bukan dia kata haram, tak. Dia tak kata haram. Cuma dia kata dia nak pilih yang wajib-wajib dan yang harus saja, yang sunat saja. Jadi dia berterusan begitu sampai dia meninggal. Ustaz, kehidupan orang macam ni dia masih dalam masyarakat atau dia memilih untuk masyarakat yang kecil, yang terpencil? Mana Yang rezeki yang saya jumpa tu dia hidup bermasyarakat. Sama. Orang datang belajar daripada dia, daripada satu kitab ke satu kitab, daripada satu bab ke satu bab. Tapi dia tidak bermasyarakatnya, dia bukan menyertai aktiviti masyarakat. Tetapi bermasyarakatnya dia ialah membawa masyarakat untuk bersama seperti mana jalan yang dia tempuh. Jadi biasa persepsi masyarakat kita kan, kalau dia kata campur orang ataupun bermasyarakat, ialah kita masuk dalam masyarakat untuk menyertai aktiviti masyarakat. Yang itu secara umum harus saja, taklah berdosa, baguslah. Memang bagus dari satu sudut. Kerana selagi mana aktivitinya harus, aktivitinya dibolehkan. Tapi yang beliau, orang yang macam ni, yang saya pernah tengok lah dengan mata saya sendiri, satu orang hamba Allah ni, dia bermasyarakat tapi bukan dia mengikuti aktiviti masyarakat. Tapi dia bawa masyarakat untuk beraktiviti seperti dia. Beraktiviti seperti dia. Menghambakan diri kepada Allah, pengajian, zikir, macam-macam lah. Mengislah diri, gini dan sebagainya. Akhirnya masyarakat dalam kesibukan mereka yang beraktiviti biasa tu, mereka akan pergi juga menuju kepada dia untuk mempelajari sesuatu, untuk mendapatkan manfaat sesuatu. Dan dia korbankan diri dia untuk tidak bersama seperti orang-orang lain yang dapat menunaikan syahwat-syahwat duniawi yang harus. Ini kita tak cerita syahwat yang maksiat tau. Bukan cerita syahwat minum arak, syahwat berzina. Bukan. Kita bukan pergi yang sampai macam tu. Ini cerita syahwat yang harus. Tapi dia tinggalkan, korbankan itu kerana nak menunaikan tuntutan tanggungjawab akhirat yang dia kena pikul untuk membawa manusia ke jalan Allah. Jadi kalau kita fikir-fikir kan, orang-orang soleh ni, memang dia korbankan keinginan-keinginan dia semua. Dahsyatnya gitu. Jadi kata pengarang, dan faraq itu dibangsa. Maka apabila engkau ikhlas daripada makam al-faraq kepada makam al-jama' dan engkau nazar melihat kepada hak dirimu, keadaan sebenar dirimu, atau kepada segala yang halim maknanya yang halus-halus, maka adalah demikian itu kesalahan yang menempati daripadamu faham akan daqaiqul asrar. Yang demikian itu, kalau kita ingat kita ni makam al-faraq tapi kita bawa kepada makam al-jama', maka itu adalah satu kesalahan faham terhadap diri kita. Jadi kita macam mana? Kita ni kalau makamnya al-faraq yang memerlukan kepada mujahadah usaha, maka kita lakukanlah mujahadah usaha kita. Kita tak boleh nak anggap diri kita tu seperti makam al-jama'. Sebahagian orang Allah beri dia kurnia. Memang dia ada kemampuan kuat untuk meninggalkan syahwat-syahwat dia. Yang orang yang pernah saya tengok tu, saya tak tahulah. Dia makam ni bukan menentukan, oh dia ni dah makam apa, dia ni dah makam apa. Bukan. Dia ilmu pengetahuan kita dalam hal kita menilai diri kita. Menilai diri kita. Cuma yang saya perhatikan, mungkin saja orang yang saya maksudkan tadi tu, beliau tu dikurniakan oleh Allah. Sebab ketika dia mula nak bermujahadah diri dia, maka banyak perkara-perkara duniawi sejak daripada muda dia tinggalkan dan dia berikrar untuk menghabiskan baki seluruh hidupnya, dia wakafkan 100% dirinya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia memang gunakan tangan dia, mulut dia, kepala dia, lidah dia, kaki dia, dia gunakan selama mana untuk perkara yang wajib.
Jadi dia gunakan habis-habis semua anggota tubuh badan dia. Saya pun tengok cakap, ya Allah, ada lagi orang yang macam ni di zaman ini ya. Dulu kita dengar cerita-cerita macam ni orang yang terdahulu. Jadi dia buang semua sekali kepentingan keperluan diri dia pun dia buang. Jadi diri dia untuk apa yang keinginan diri semua dia buang. Ini bukan dia cakap, tetapi hanya zahir pandangan mata saya terhadap cara hidup dia. Terhadap apa? Cara hidup dia. Pandangan zahir mata saya terhadap apa yang saya lihat dalam tempoh pendek tu tentang kehidupan orang yang saya maksudkan ni. Orangnya siapa taklah perlu sangat kita tahu pada saat ini. Cuma saya nak ceritakan bahawa ada orang yang memang mengambil berat tentang membersihkan diri daripada syahwat-syahwat kerana melihat syahwat-syahwat. Contohnya antara pesan beliau yang beliau pernah sebut, qallilu minat tana'um. Qallilu minat tana'um. Qallilu minat tana'um ni maknanya bersikit-sikitlah kamu daripada berlazat-lazat dengan dunia. Tana'um tu maknanya kita macam bukan enjoy, menikmati sangat dengan nikmat dunia ni. Jadi dia suruh sikit-sikitkan, rendah-rendahkan, kurang-kurangkan daripada berlazat-lazat dengan kenikmatan dunia. Jadi kalau ada kenikmatan dunia tu kita kurangkan, tapi kalau kita ada lebih, kita ada banyak, maka dia kata bagi saja pada orang. Kita ambil yang paling sikit sekali nikmat dunia dan kita guna untuk kira-kira dapat jalan terus, dapat tegakkan badan, dapat sujud, dapat zikir. Guna yang sampai tahap tu saja. Tak payah banyak-banyak apa semua, tak payah. Dan bukan mudah. Tak semua orang mampu buat, tapi dia selalu ingatkan. Jadi anak-anak murid dia yang kanan, yang rapat tu dilatih, ditarbiyah, ditakdib dalam bentuk yang jalan serumpama itu. Dan dia mengamalkannya. Saya pernah datang rumah dia, macam-macam makanan apa semua. Dia makan roti kering, cicah susu je. Roti kering, cicah susu. Jadi bukan sebab tak nak menikmati dia. Pada dia selagi mana tak ada perlu benda itu, tak perlu. Tapi kadang kita fikir ikut logik itu, makanan dia tak ada zat ke? Ada zat besi ke? Ada kalsium ke? Ada vitamin ke? Ada cukup ke karbohidrat dia? Cukup ke protein dia? Bagi orang yang macam tu, dia tak nafikan tentang protein, karbohidrat yang perlu dan sebagainya. Tapi dia lebih kepada apa? Dia tidak menafikan hal itu. Tapi mereka melihat bahawa protein itu dia mula bekerja dalam badan kita sehingga terguna protein itu sebagai fungsi protein yang ditemui oleh ahli-ahli ilmu. Itu semua dijadikan oleh Allah. Itu semua adalah Allah yang jadikan protein itu bekerja sebagai fungsi proteinnya, karbohidrat bekerja sebagai fungsi karbohidratnya, kerana sebab Allah yang jadikan semua tu. Semuanya daripada tanah yang sama, daripada air hujan yang sama. Jadi mereka ni beriktikad bahawa kalau saya buat tuntutan yang lebih baik daripada itu, yang tak ditemui oleh pengkaji-pengkaji biasa tentang kebaikannya, maka pasti Allah yang cinta kepada orang-orang yang berada di jalan ini, pasti mereka itu akan lebih dijaga oleh Allah. Sekalipun manusia tak jumpa dengan makanan sekeping roti itu, boleh cukupkan segala zat, segala protein, segala karbohidrat. Mungkin saja. Mungkin saja. Sebab dalam sejarah penciptaan manusia, ada saja manusia yang sampai kepada peringkat tak makan pun dikenyangkan oleh Allah. Cuma mereka bukan mengharapkan itu. Hanya mereka mengatakan, merasakan bahawa mujahadah meninggalkan syahwat ni, jangan kita takut-takutkan dia dengan kerugian-kerugian. Mereka tak nak takut-takutkan dengan kerugian. Kalau saya tak makan, tak cukup zat. Kalau tak cukup zat, tak kuatlah badan kita. Mereka tak kata tidak dan mereka pun tak kata ya, tapi mereka memilih jalan yang berbeza dengan yang lebih baik dalam soal macam mana nak mengurus tentang tuntutan syahwat tadi ya. Jadi kata pengarang, dan inilah satu perkara yang telah muallif pengarang ini menyebutkan akan dia, iaitu segala yang bertentangan, berlawanan tu segala lawanan, segala yang bertentangan itu tiada mungkin dapat berhimpun. Dia tambah perkataan mungkin tu maknanya nak bagi senang sikit faham. Segala yang bertentangan, berlawanan,
tak dapat berhimpun. Tak mungkin dapat berhimpun. Kerana bahawasanya berhimpun antara dua lawanan itu muhal. Muhal maknanya mustahil. Seperti gerak dengan diam dalam satu masa. Tak mungkin. Kalau dah gerak, gerak je lah. Kalau diam, diam je lah. Terang dan kelam dalam satu masa. Taklah. Kalau dah kelam, gelap, gelap je lah. Kalau terang, terang lah. Maka bercahaya itu, hati itu dengan nur iman, iaitu berlawanan bagi kelam yang diperintahkan atasnya daripada cenderungnya kepada aghyar. Aghyar maknanya kullu ma siwallah, apa saja selain dari Allah, dan berjabat atasnya, bergantung ke atasnya. Jadi yang demikian lagi yang telah tersebut itu berlawanan-lawanan ke atasnya. Jadi kata pengarang, kalau kita ni nak menuju Allah, yang berlawanannya adalah syahwat. Jadi macam mana satu orang nak menuju kepada Allah, nak jadi hamba Allah, nak mengabdi diri kepada Allah, nak khusyuk kepada Allah, tapi dia pada masa yang sama masih hidupnya melayan keinginan syahwat. Jadi benda tak kena, tak berlawanan, tak boleh jadi. Mustahil. Macam mana benda ni kita nak terang tapi kita nak gelap satu-satu masa? Macam mana? Dia tak boleh. Macam mana benda tu kita nak suruh dia diam tapi kita nak suruh dia bergerak dalam satu masa? Macam mana nak berkumpul? Jadi diibaratkan begitulah. Kalau kita dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita tak sedia lagi dengan maqam al-farqu tadi tu, menyingkirkan syahwat-syahwat kita, maka selama itulah kita buat macam mana pun, kita tak boleh lagi nak menuju kepada Allah. Ada orang dia nak jadi orang baik, nak taubat, nak apa, nak berubah, tapi dia masih melayan syahwat-syahwat dia. Sebab tu ada orang dia sampai satu peringkat, dia tak jadi nak taubat. Satu peringkat, dia separuh jalan, dia kembali semula kepada budaya lama dia. Sebab dia tak bersedia untuk meninggalkan syahwat-syahwat dia. Jadi dia susah dan sukar. Termasuk kita juga sukar. Jadi mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Boleh? Hari besok hari wangi ya. Sebab apa? Mandi. Dah mandi. Hari ni dah mandi. Sebab dah mandi. Sebab dah mandi hari ni. Ustaz, hari ni punya topik saya tak tahulah yang saya dapat dari kupasan Ustaz ni, rasanya lagi mujahadah nak tinggalkan perkara yang harus, yang kita rasa baik. Macam perkara tu bukan perkara engkar pada Allah kan, tapi sebenarnya ya Allah, macam mana tersentuh lah Ustaz. Ya Allah, rasa macam jumpa satu jalan yang jauh lebih susah nak meninggalkan perkara mungkar sebenarnya. Masya Allah. Mudah-mudahan bila kita terelak daripada syahwat yang harus tu, membantu kita lebih menjarak jauh daripada syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah. Itu salah satu langkah dan proses dalam perjalanan hidup. Mudah-mudahan kita semua Allah beri taufik dapat melalui dan melepasinya insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallahu khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun bersama kita di kuliah subuh pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kepada yang diuji juga, mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna, dipermudahkan segala urusan mereka insya-Allah. Dan terima kasih atas penerangan daripada kitab yang kita baca pada pagi ini, yang kita terus masih lagi di tajuk kepentingan pemberisan hati. Mungkin pada kuliah akan datang kita akan sambung dengan tajuk seterusnya, itu terangnya alam kerana nur ilahi. Jadi seperti yang kita pada pagi tadi, kita meletakkan kebergantungan kita kepada Allah, iaitu kita caranya meninggalkan segala perkara-perkara yang menuruti hawa nafsu, syahwat kita. Moga Allah mencukupi urusan dunia dan akhirat kita untuk menuju ke syurga Allah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, barakah, jentik hati-hati kita pada pagi Rajab ini. Mudah-mudahan kita dapat jauhkan daripada semua larangan Allah insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih pada para jemaah yang terus istiqamah bersama dengan Gema Nur Iman. Mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan
dan jadikan hari ini hari yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki dan kabulkan hajat dan keinginan kita, insya-Allah. Dan berperkara yang ingin disampaikan, terutama sekali tentang solat daurah yang kedua, daurah solat yang kedua, iaitu pada 17 hari bulan. Daurah solat, untuk makluman para jemaah, kita ada 3 sesi. Jadi sesi yang pertama telah bermula pada 10, dan minggu ini kita bersama dengan daurah yang kedua, daurah salat yang kedua, dan minggu depan daurah salat yang ketiga. Jadi teruskan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Musyidi Mustafa. Moga kita dapat terus memantapkan solat dan mendidik jiwa kita untuk memahami, untuk menghayati tentang solat yang sempurna, yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kuliah seterusnya pada pagi ini, kuliah duha kita ialah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jahwari, penulis buku Biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teruskan bersama dengan kuliah duha sebentar lagi pukul 8.15 pagi. Dan kepada para penginfak yang budiman yang terus menyalurkan infak kepada Gubernur Iman, Gubernur Iman terus merakamkan jutaan terima kasih. Mudah-mudahan program-program anjuran Gubernur Iman kita dapat teruskan, dan mudah-mudahan para penginfak segala amal bakti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan sepanjang berkuliah pada pagi ini juga. Dan sebelum itu, kalau kita tutup kuliah, dipersilakan sekali lagi yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk membaca tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.